at this Starbucks cafe in downtown Amman was hired to help supervise the usually bustling store. But for 20 days, there hasn't been a single customer. He and his colleagues now spend their days in an empty building, the result of a boycott, as this former customer explains. Before the siege in Gaza, Starbucks was full 24 hours a day. Now, as you can see, there's no one. This famous Jordanian sandwich shop chain is no longer selling Coca-Cola to customers, replacing it with local beverages. It's a way of boycotting the US, seen here as an ally of Israel in the siege of Gaza. I came in and ordered an orange juice in order to stop drinking Coca-Cola. But normally before I always asked for Coca-Cola. The government doesn't do enough, and then it's up to the people to make a difference. And I think if enough people join together, they can make an actual change. Among the other food chains facing a boycott is McDonald's. Throughout the evening, terraces and tables indoors remain deserted. For owners of these restaurants, franchisees of the American giant, the war in Gaza has real economic consequences. A Starbucks manager, who wished to remain anonymous, said that local staff were the biggest losers of the boycott. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton My Aqsa Defenders dan juga kita live di BDS Malaysia juga, Facebook. Dan hari ini special kita bawakan kepada anda semua perbincangan yang cukup hangat memandangkan kita sudah masuk berapa hari? 31 hari perang Israel dan juga Palestin. So, hari ini kita bawakan kepada anda semua seorang yang memang cukup dikenali dalam kalangan wanita-wanita yang berjuang juga berkenaan Palestin ini. So, kita perkenalkan Kak Farwina ataupun saya panggil Kak Wina. Kak Wina from BDS Malaysia. BDS Malaysia ataupun kita panggil sebagai Boycott, Divestment, Sanction. Okay, so Kak Wina, boleh perkenalkan diri? Ya. Assalamualaikum, saya Farwina Farouk daripada BDS Malaysia, Boycott, Divestment, Sanctions. So, Boycott, Divestment, Sanction, Boycott, lupus, sekat. Ini adalah NGO berdaftar di Malaysia lah dan kita NGO antarabangsa juga. Oh, maksudnya kita macam Malaysian branch. Yep. So, BDS ni besar lah. Basically dia besar. Okay. Sebenarnya dia started daripada mana? Okay, dia sebab semua orang ni insyaAllah memang dah lama ikut perjuangan Palestin kan. So, sebab Israel dia memang dah lama sangat merampas hak orang Palestin, menindas menggunakan sistem apartheid, memperluaskan dia punya rejim apartheid tu. Jadi pada Julai 2005, rakyat-rakyat Palestin sendiri dan juga aktivis-aktivis Palestin, maksudnya yang bukan berkerakyatan Palestin, they sit together, diorang discuss, okay, macam mana nak buat ni, dan diorang kiranya macam berinspirasikan, berpandukan modul daripada South Africa punya apartheid tu. Macam mana rejim apartheid di South Africa boleh jatuh. Okay. So mereka buatlah modul ni juga untuk Palestin. Dan ada 170 NGO Palestin. Termasuk banyak Kesatuan Ulama diorang sendiri yang endorse BDS movement ni. So ini memang gerakan orang Palestin sendiri. Kiranya macam berjihad secara aman lah. Kan dia berjuang, resilience diorang memang kuat, kita tahu. So ini adalah satu gerakan yang aman untuk dapatkan kembali kebebasan rakyat Palestin. Okay. So mungkin pendengar-pendengar kita ni ataupun penonton kita ni ramai lagi yang macam tak tahu BDS dekat Malaysia ni buat apa. Buat apa kan, tengok apa. Sebab mungkin bukannya tak tahu sebab diorang tak nak ambil tahu. Kemungkinan sebab benda tu adalah tabu lah, tabu untuk masyarakat. Sebabnya BDS dia terkenal dekat luar negara. Dan kita tahu movement mereka memang dah sangat ke hadapan berbanding kita di Malaysia. Jadi mungkin Kak Wina boleh terangkan sikit macam apa yang BDS Malaysia dah pernah buat, akan buat dan sedang buat. So BDS kat Malaysia
kita basically kita target NGO Palestin kat Malaysia juga. Jadi kita macam buat advokasi. Kita memang 100% advokasi. Kita bukan humanitarian punya NGO kan. Jadi tak adalah kita collect dana untuk Tak ada sumbangan. tak ada. Okay. So, kita tak perlu buat sebab kita ada NGO dalam tu yang memang dah buat. NGO macam ada Mak Aksa Defender sendiri kan. Ada dia kira MyCare. gabungan lah Gabungan juga kan? yes. Okay. So kita sediakan maklumat dan NGO masing-masing sebenarnya bawa ke NGO masing-masing dan sesuaikan juga apa kempen yang nak pick up. Kiranya macam kita bagi maklumat tentang senarai boycott lah. Sebab kat Malaysia kita level boycott dengan divestment je. Boycott, divestment, sanction. So nanti maybe kita boleh explain sikit. Sebenarnya ada 3 level tu cara untuk dapatkan pembebasan kepada rakyat Palestin tu. So basically that's what BDS Malaysia is doing. Kita banyak bagi maklumat kepada NGO kat Malaysia dan juga individual aktivis yang untuk kiranya macam kita organize lah. Okay, ini yang senarai boycott utama, ini okey ke tak. Jadi kita tak ada banyak sangat personal campaign sebab kita kat Malaysia ni alhamdulillah memang banyak support untuk Palestin. Jadi kita just nak bagi salurkan maklumat yang betul je supaya kita bersasar lah kan, strategi kan. Ya. So ramai yang macam tertanya-tanya juga BDS Malaysia. Okay, ada Facebook ke? Ada. So ada yang tengah menyaksikan Facebook, Instagram? Ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok. Tapi TikTok tu kita punya volunteer yang tolong manage. So basically kita semua memang volunteer based, tak ada full timers. Tapi kita paling aktif dekat Facebook dengan Instagram lah. Oh okey. Kalau laman web macam mana Kak Wina? bdsmalaysia.com. So kalau diorang nak tahu pasal apa yang perlu diboycott, Yes. Semua info tu semua ada kat situ lah. Yeah. Okay. So tadi Kak Wina ada sebut pasal nak terangkan the level-level kan. Yes. Okay. So kalau perasan dia ada boycott, divestment, sanction. Kita pergi ke peringkat sanction dulu. Sanction tu maksudnya kita sekat embassy diplomatik, hubungan ekonomi semua dengan Israel. So Malaysia kita memang dah buat benda ni. Sebab tu kita punya kempen tak ada cakap pasal like tutup embassy Israel ke apa, sebab kita memang tak ada kan. So kita lagi siapa? Indonesia, Pakistan, Brunei, itu antara negara-negara yang memang tak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Contohnya lah. So divestment ni peringkatnya dari segi perniagaan. Maksudnya bukan perniagaan biasa ni, bukan consumer level. Dia macam memperolehi saham kepada syarikat-syarikat yang menyumbang kepada pembunuhan, rampasan tanah, rampasan rumah rakyat Palestin. Contohnya Caterpillar. Nanti kita cerita sikit lah Caterpillar tu. Okay. Tapi sebab like orang biasa, siapa je nak pergi beli like traktor kan? Takkan you macam bosan hari ni pergi beli traktor baru kan? Betul. Tak adalah kan? Betul. So dia bukan target, kita bukan orang awam lah. So apa yang kita dah buat sebelum ni, dan kita punya chairperson, dia pergi ke syarikat yang memang ada beli saham Caterpillar tu kat Malaysia dan pergi hantarlah, cakap okay, this is what you've been involved in, apa yang syarikat you dah pergi beli saham dan you dah terlibat, you dah bersubahat dengan syarikat macam ni. Jadi hentikan beli license mereka. Contohnya. Dan boycott. Sebab tu kita cakap banyak boycott, sebab tu peringkat pengguna. Boycott ni kiranya kita just exercise kita punya rights, hak kita untuk tak beli sesuatu produk. Itu je. Like macam sebenarnya dengar macam mudah kan, macam you just tak guna duit, you just don't spend your money on certain products. Itu je. Tapi memang dengar mudah tapi sebenarnya susah juga kan. Susah. Dan kita berstrategi lah. Kita bukanlah like semuanya kita tak nak. Dan again yang paling penting, kita bukan boycott Yahudi. Kita tak ada masalah dengan orang Yahudi. In fact kita punya members daripada luar negara lah, kat Malaysia memang tak ada. Ramai orang Yahudi sendiri. Kita punya fellow, kita punya komiti, memang orang Yahudi sendiri yang memang menentang penjajahan Israel ni. Dan ada juga yang rakyat Israel sendiri sebab lahir kat situ, sebab atuk nenek dia datang kat situ ke kan. Jadi mereka pun memang sendiri menyaksikan macam mana apartheid sistem tu, macam mana ketidakadilan kepada orang Palestin. Dan mereka tahu mereka ni ada dual citizenship sebenarnya kan, rakyat Amerika lah, rakyat UK, rakyat Australia. Betul. Ya, jadi mereka tahu macam mereka ni bukan orang asal pun. Dan orang asal ni dia rampas hak. Ya, betul. Dan ditindas kan. Jadi mereka memang tak ada masalah dengan BDS. Mereka menyokong, mereka nampak benda ni memang boleh membantu pembebasan orang Palestin lah. Ya. Okay, insyaAllah. So, mantap BDS ni. So, maksudnya banyaklah lagi yang kita boleh buat kan kalau kita bersama dengan BDS. Okay, antara
soalan popular lah. Macam Kak Wina cakap ada global kan. Boleh ke bagi contoh satu negara yang betul-betul dia punya efek dia dalam BDS ni memang power lah dan kita patut contohi? Ada banyak actually, tapi I think yang paling kuat, I would say Amerika lah juga. Oh, Ya, Amerika sebenarnya paling kuat. Oh, okey. ya. Tapi dari peringkat rakyat biasa, maksudnya sebab negara sebagai negara mereka menyokong Israel. The biggest supporter of genocide kan. Yes, betul. Paling kuat. Tapi rakyat mereka juga sangat kreatif dalam membuat kempen-kempen BDS ni. Ini kita cakap tentang BDS punya aktivism kan. Betul-betul. Ini peringkat aktivism lah. Okay. Jadi macam mereka memang pergi dia punya capital tu, bangunan administratif diorang. Dia pergi buat kempen suruh hentikan normalization, normalization dengan Israel. Okay. Dan dia ada beberapa Stop negara genocide. pun. Yes. Banyaklah kan. Beberapa state is negeri. Beberapa negeri pun yang memang dah cubalah untuk tunjukkan sokongan sebab ikut undang-undang diorang kan tak boleh tidak menyokong Israel. Betul. So pelik lah, dia negara demokrasi yang you boleh kritik your own government tapi you tak boleh pula Israel lah orang luar kan. So itu dari segi aktivism lah. Dan diorang punya aktivism memang sangat dahsyat, masya-Allah. Kalau dari segi sanction, contoh sanction, sebab kita cakap pasal Malaysia memang dah sanction. Betul. Pakistan memang dah sanction. Baru-baru ni yang memang dah umumkan sanction, maksudnya memang mereka dah tutup kedutaan Israel kat negara mereka adalah Bolivia. Tu memang sangat masya-Allah amazing. Rasa memang good news. Memang kena peringkat macam tu. Memang tak boleh recognize mereka sebagai negara yang sah lah kan. Mereka memang penjajah kan. Betul. So semua negara kena buat macam tu. Cuma dia macam tak applicable sangat kita cakap kat Malaysia sebab kita tak perlu buat peringkat tu dah lah. Sanction tu dah memang tak ada dah. Unless kalau yang menonton ni memang aktivis ataupun influencer yang boleh buat konten dalam bahasa-bahasa lain, boleh target negara-negara yang masih lagi ada hubungan diplomatik dengan Israel, ajak diorang untuk hentikan hubungan diplomatik ni. Kita ada seorang Haikal yang boleh bercakap dalam bahasa France sebenarnya. Oh, masya-Allah. Okey. So, kita boleh minta dia target. Ya, betul. So, memang sebenarnya sebab social media juga kan. So memanglah mereka sekat and all, tapi kita cuba play dengan diorang punya rules. Kita boleh reach sebenarnya insya-Allah. My social media pun berjaya reach American dengan Canadian. Diorang tak dapat content creator diorang sendiri sebab macam kena ban kan. Kena shadow ban. Tapi diorang dapat my content pula. So diorang pun baru tahu and dia macam tulis surat dekat diorang punya representative semua. Seorang pun dah cukup untuk start benda ni. So jangan rasa kita ni no one lah sebenarnya. Okay, kalau siapa yang nak follow Kak Wina boleh juga kat mana? TikTok kan? TikTok, Farina Farouk. Yes. Best dia punya konten-konten dia. Boleh dapat update daripada Gaza kan? Daripada kawan-kawan Kak Wina di Gaza. Ada juga dapat update berkenaan boycott juga. Dan Kak Wina banyak juga buat live bersama dengan influencer-influencer di TikTok. So boleh follow. Kami aluk-alukan untuk follow, tak ada masalah. Okay? So kita move kepada next question. Ini memang saya nak cakap macam sangat-sangat penting lah. Orang memang sangat nak tahu berkenaan apa sebenarnya yang kita kena boycott dekat Malaysia. Okay. Apa yang kena boycott, kenapa kena boycott. Dan ini memang penting lah sebab saya tengok ramai yang boycott membetul-tuli kan. Macam cakap macam okay kita kena boycott ni, kita kena boycott tu. Tapi apa sebenarnya? Okay, I think before kita cakap kenapa BDS keluarkan certain list saja macam sasaran utama kan. Sebelum kita keluarkan semua sasaran tu, kita memang dah kaji, bukan kita lah, kita ada National Committee yang memang dah kaji sebelum mengeluarkan fatwa tu kan. Okay, betul. Ya. Jadi brand-brand ataupun syarikat-syarikat ataupun produk-produk ni, mereka memang memberi they threaten the life of Palestinian, mengancam nyawa rakyat Palestin. Memang betul-betul sampai tahap membunuh ataupun mencederakan, memenjarakan tanpa sebarang charge. Maksudnya you masuk administrative imprisonment. Maksudnya you tak buat jenayah. Kita mengaku memang ada juga yang memang penjenayah dipenjarakan. Kita bukan nak normalize penjenayah ni. Tapi ini macam tak dia buat apa-apa yang salah mengikut undang-undang pun, tapi ditangkap.
Sebab syarikat-syarikat ni lah yang membantu sebenarnya. Sebab itulah mereka dalam sasaran utama kita. Secara langsung, bukan secara tak langsung saja. So bukan je setakat macam kami sokong Israel. Bukan macam tu je. Yang tu pun tak boleh lah. Itu still normalization kan. Betul. Tapi kita letakkan dalam sasaran utama sebab inilah mengancam nyawa, curi rumah, rampas rumah. Dan rumah-rumah orang yang dirampas ni, mereka ada deeds, mereka ada geran. Maksudnya memang rumah orang Palestin pun. Tapi dia boleh keluarkan court order macam lain. So that is kenapa kita cakap ni syarikat ni sasaran utama. Boleh cakap kat sini nama brand? Boleh, tak ada masalah. Kalau korang kena saman. It's okay. My Asal Defenders kaya. Kita tak ada lah. tak. So kita ni bukan ikut urutan mana yang lebih mengancam nyawa kita lah. Tapi first kita nak cakap pasal Puma. Puma ni memang I think brand yang tak mahal sangat. Sebutan dia Puma. Entah, tak tahulah jelas yang dia sebut. Tak, sebab kita curious. Sebab kan baru-baru ni yang kita Google cara sebut. T-Lift tu kan. Ingat tak ada isu yang pasal T-Lift tu? Ada orang sebutan tu. So kita macam T-Life sebenarnya. T-Life lah. Dia punya owner sih cakap T-Life. So macam kalau kita kat sini boleh sebut sebutan yang tak ada lah. Saja. Gurau-gurau. Okay, boleh teruskan. Because Puma. Okay. I don't know. So Puma dia, dah biasa sebut kan. Puma ni dia taja pasukan bola sepak Israel. Lepas tu kita rasa macam lah, taja bola sepak je, sukan kenapa pula kacau kan. Tapi masalahnya badan bola sepak yang digunakan untuk berlatih semua tu dibina atas tanah orang Palestin. Betul. Yang memang tanah dia sini you dah beli, atuk nenek you dah beli. Lepas tu tiba-tiba datang tak siapa-siapa, penjajah Eropah datang cakap, okay ni kita orang punya ni court order. Lepas tu you pun tunjuk, tapi kita ada ni grant, memang kita punya. Tak. Sebab kita ni God given kan, so kita dapat. So macam tu je. And bukan yang tu saja, dah lah mereka punya tanah dirampas kan, dicuri. Lepas tu mereka tak boleh lalu kat kawasan tu dah. And then macam contohlah, lihat ambil not the whole tanah sebelah tu masih lagi you punya, you nak pergi kot situ tak boleh, you kena pergi all the way around. So benda-benda yang diskriminasi macam ni. Dan juga pemain bola sepak Palestin memang sengaja ditarget oleh tentera Israel. Ditembak, so dia became amputee apa bahasa Melayu? Kodong. Right. Tanya dengan rakyat-rakyat di sini. Okay, kita ada rakyat-rakyat juga kat sini. So kita boleh tanya. So dah pakai crutches, tak bolehlah normal punya league kan. Dia bolehlah jugalah yang special needs punya perlawanan bola sepak tu, but then sengaja ditarget kan. And I think this year yang ada yang American Palestinian yang kena tembak dekat Jenin tu. Sebab diselamatkan orang yang Jenin ni refugee camp. Betul. Kan dia kat West Bank. Okay, don't confuse Gaza kat bawah ni, West Bank kat tepi ni, diorang memang tak boleh pergi. So kat Jenin tu kan dia kena tembak kan. So memang ada report yang mengatakan memang pemain bola sepak pun ditarget sebab mereka kan macam carry image, cultural image. So Israel tak nak bagi nampak lah wujudnya orang Palestin ni normal. Mereka pun pemain bola sepak. Mereka tak nak bagi nampak macam tu kan. So sebab tu kita nak boycott Puma. Again, kita bukan nak suruh Puma tutup gulung tikar. Kita just stop funding Israeli football team. That's it. Itu je. Betul. Just hentikan je. Ya. Sebab Puma ni sebenarnya memang kita sangat-sangat kena boycott lah. Sebab kalau kita tengok dekat mana-mana tempat, Puma siap buat sale. Dan semua orang memang beli. Dan memang tak dinafikan, dia punya design memang sangat-sangat cantik lah. Kita pun macam tergoda lah nak beli. Cuma penonton kat sini semua memang kena tahulah. Puma tu telah sponsor pasukan bola sepak Israel. So sangat-sangat penting untuk anda boycott Puma. Tapi kalau yang dah beli tu macam mana? Kalau dah beli jangan buang, membazir. Jangan buang, membazir. Cuma kita macam ada salah seorang aktivis kita nama dia Krishna. So dia memang penyokong Tegar Puma sebelum dia tahu ni. Pernah nampak dia pakai kasut Puma. So apa yang dia buat adalah dia sebab logo dia kan ada, so dia padam logo tu guna marker. Sebab kenapa ni penting tau? This is kita orang punya view sebab ni you tolong market. Bila you pakai logo tu branding nampak kan? So macam you tolong jual lagi. Benda ni you kena faham dari segi branding.
Sebab itulah you cuba juga eliminate branding tu. Boleh pakai tapi cuba. Kalau tak boleh lah you takut rosak ke apa, dan kita tak judge sebab ini you punya personal rights kan. So you boleh je pakai. Memang you dah contribute pun duit tu, dah beli. Tapi you still tolong promote lagi all the way. So try to eliminate the promotion jugalah. Cuba hentikan promotion tu. Yeah. So kita boleh go to the next target. Yes, next target. Hewlett Packard. Hewlett Packard ni HP. So laptop lah. Laptop apa lagi printer. Banyak lah. Komputer. Komputer. Ya. So kenapa pula kan? Sebab dekat sana kat Palestine, dekat West Bank, dekat Gaza. So dekat West Bank sendiri dia ada 4 sistem kerakyatan untuk orang Palestin. Sistem apartheid lah dipanggil. Dan macam mana dia orang punya movement ni semuanya diketahui. Oh my god, skema bahasa kan. Dan every movement boleh Kak Wina. semua pergerakan kan memang akan didetect, akan diikuti oleh orang Israel, oleh tentera Israel. Jadi HP dia dah provide server, dia dah provide teknologi, dia provide maklumat orang Palestin setiap pergerakan. Kalau macam orang kat Gaza tu, macam my friend Abir kan, dia cakap dia di kat tingkap ada drone datang nak rakam dalam rumah. Serius lah. Itu di-provide oleh HP? Yap, antaranya. Okay. So macam kalau dekat West Bank, dia punya sistem data tu, kan dia macam ada dia punya apartheid wall tu, tembok pemisah tu. So dia ada kamera semua facing ke orang Palestin. Dia katakan wall tu untuk protect Israel, dia katakan. Tapi pergerakan dekat orang Palestin, kenapa tak kat belah korang kan? Belah korang lah. So dia menggunakan sistem tu, dan paling mudah nak cakap seolah-olahnya my card kita tu, kita punya sistem ID kita kan. My card kita, kita pergi like government office ke apa benda, kadang-kadang kan kedai pun dia guna my card kan, dia nak macam membership yang sah kita kan. So bila you tap, dia tahu you kat sini. Dan kalau tahu kenapa, tapi ini bukan macam kat Malaysia, kalau tahu dia tahu you duduk sini, dia akan detect you, dia akan tembak you, anak you ke, budak kecil ke. So benda ni kita kena tahu, dan memang HP dah sokong. HP memang buat sistem ni knowingly digunakan untuk sistem apartheid. Oh my god. So bukan like macam memang Israel beli like memang dah existing punya sistem ke kan. So memang dia dah tahu, memang dia khas. Create sistem tu khas. Ya, memang ni kena Israel. Memang kena customize untuk Israel je lah. Memang tak ada like Malaysia mana boleh guna macam tu, breach of data kan. Betul. So sebab tu kita kena boycott HP. Dan I think lagi satu pasal HP pun, dia bukan peringkat boycott je, dia kena peringkat divestment juga, sebab banyak company yang beli secara besar lah, like untuk company kan, untuk staff apa semua. HP memang dia banyak juga buat promosi. So convince your majikan jangan beli HP, jangan renew kontrak dengan HP. Betul. Memang susah kan, tapi ingat lagi orang Palestin lagi susah dan lagi perlukan pertolongan kita, sebab tu kita ajak ni. It's not an easy job, of course. Cuma saya nak tambah lah, HP ni dia punya jahatnya HP terus, sebab di Gaza pun sampai kan hanya HP sahaja yang dibenarkan masuk. Dan kalau mungkin ada yang persoalkan kenapa orang Palestin guna HP, itulah reason dia. Sebab di Gaza memang mereka hanya dibenarkan dibenarkan untuk beli HP. Jadi memang mereka tak ada choice. So kita nak tak nak memang kena pastikan kita boycott HP dan pastikan lupuslah terus HP tu. Tolonglah bagi tahu dekat bos-bos apa yang HP dah buat. Daripada apa yang Kak Wina terangkan tadi, HP buat sangat tersusun, sangat berstrategik. Dia pastikan semua orang tu di-aim. Dan sebenarnya kalau korang semua nak tahu, bukan sekadar orang Palestin sahaja yang di-aim, orang kita juga. Macam contoh ada yang pergi ke Masjid Al-Aqsa kan, ada yang pergi melawat. Kami tak galakkan, memang kami tak benarkan selagi belum bebas. Pergi melawat Masjid Al-Aqsa dan mereka menggunakan sistem tu untuk mengenal pasti kita ni siapa dan dengan apa. Orang Palestin mana kita berinteraksi. So kita ni insya-Allah tak ada apa-apa sangat, tapi orang lokal tu sendiri, orang Palestin sendiri nanti lepas ni dia memang brainwash lah. Ni ada interaction dengan orang luar. Dia mungkin sebarkan maklumat or something, you know. Dan kita pun mungkin akan jadi macam, sebab saya pernah pergi training dengan Prof Fatah. Prof Fatah ada sebut
even jahatnya diorang ni sampai kan diorang akan aim orang-orang Malaysia lah terutamanya, sebab Malaysia kan sangat-sangat kehadapan berkenaan isu ni kan. So macam dia akan macam aim kata okey orang ni ada peluang untuk jadi ejen Mossad. So kalau anda tak nak jadi ejen Mossad ataupun rasa macam tiba-tiba macam nak cakap tiba-tiba korang memang akan rasa macam aku takkan jadi punya ejen Mossad dan sebagainya. Tapi benda tu possible je. Sebab yelah dia macam scammer lah kan. Kita boleh terpedaya dengan scammer. Tak mustahil kita akan terpedaya dengan orang-orang Israel. So berhati-hatilah dan janganlah guna HP sebab kita tahu kalau dia dah boleh breach dan boleh masuk ambil je data-data orang Palestin, apatah lagi data kita dekat Malaysia ni. Terutama bila Malaysia sekarang sangat-sangat lantang bersuara. Ya, memang kita being targeted lah. Yep. So korang hati-hati dan jangan beli HP. Kalau rasa nak beli HP, jangan beli. Dan kalau tengah pakai HP macam mana? Pun jangan buang lah pula. Jangan buang lah pula kan. Kita BDS ada like keluarkan stiker macam kan kat belakang laptop tu dia macam HP kan. Kita tampal my last HP. Macam tu lah. Tapi boleh lah. Korang boleh go creatively. Stiker kita orang tu ada orang cakap tak lawa. Tak apa. So boleh buat like macam tutup branding tu ataupun guna that chance, peluang tu kan untuk educate orang lain. Macam apa ni, HP membunuh Palestine ke. Genocide ke. Macam tu kan. So macam try lah guna that, play around that kan. Ada lagi tak cakap lagi yang lain ke ada benda nak tambah? Tak ada. Okay. Sini. Apa lupa. Okay. Kita dah cakap pasal Puma, cakap pasal HP. Kita nak cakap pasal Caltex. The biggest one. Caltex. Okay. Caltex dulu. Caltex dengan Siemens. Caltex ni, I think it's not a popular brand sangat lah kat Malaysia kan. Suka hati je kan. Tapi, because I'm not a user kot. Sama. Cuma Caltex ni sebab orang macam, kenapa pula Caltex tiba-tiba? So Caltex ni owner dia adalah Chevron. Okay, so Chevron, ini memang like geram sangat sebab mereka dah curi hasil fosil gas orang Gaza, especially Gaza. Dia curi, you tahu kan, like kita aktivis kita tahu macam mana Gaza tu sebenarnya besar sikit tapi dah jadi kecil and di tepi laut, tapi laut yang boleh pergi tu like sikit je. Sangat sikit. So the rest of the laut, kenapa diorang sekat tu? Sebab diorang curi fosil gas daripada Gaza dan mereka menggunakan Caltex, menggunakan Chevron lah. So menyalurkan buat like the under submarine punya tunnel dan bagi kepada Israel. Oh my god. So dah tak cukup curi tanah orang, tak cukup sekat orang, curi minyak pula. Curi minyak orang. Tak bagi orang pergi laut pula tu. Nelayan pun tak boleh pergi laut. Dan Siemens pun sama. Siemens pun dia buat submarine punya tunnel system. So submarine is kapal selam. Kapal selam. Yes. Translate. So Siemens pun sama menggunakan teknologi mereka untuk bagi dekat channel kepada Israel dan juga kepada European countries. So like gila lah, dua ni memang senang-senang curi harta benda orang-orang yang tertindas tapi like relax je kan. So memang kena boycott. Like memang jangan terlibat langsung. Cuma nak relate Siemens kat Malaysia ni I'm not sure sangat apa. Dulu ada telefon. Betul. Sekarang dah tak ada. Tak ada dah. Sebab tu kita like tak cakap sangat lah sebab Caltex ada lah kan. Tapi mungkin kalau syarikat-syarikat besar mungkin ada kot kontrak dengan Siemens kan. So bila kita orang sendiri pun ada benda yang kita orang tak dapat kenal pasti syarikat mana yang betul-betul, kita tak nak just like macam hearsay. So kita tak nak buat macam tu. Kalau ada yang ada maklumat, boleh contact kita orang, boleh bekalkan maklumat dan kita orang boleh kaji sama-sama lah. Sebab remember kita orang ni volunteer based juga. So sebelum kita orang keluarkan apa-apa pun, kita akan refer dengan HQ. Sebab HQ yang ada macam team of researchers semua juga. Okay, so lepas tu kita ada Airbnb. Airbnb easily. Yes. Okay. Ini macam ala Airbnb kan best kan. Semua rumah listed dia dalam murah cantik semua kan. Betul. So kalau anda adalah pemilik rumah, stop listing your house dekat Airbnb. Dan kita pengguna jangan subscribe kat Airbnb. Sebab apa? Sebab Airbnb ni memang curi rumah orang dekat West Bank tu. Bukan Airbnb lah curi. Dia It's like illegal settlers tu lah. Apa illegal settlers bahasa Melayu?
pendatang haram. Betul. Pendatang haram Israel. So anda bayangkan ni orang Eropah, orang Amerika, orang UK semua datang, lepas tu dia dapatkan court order, dia kata ni tanah saya. Tapi ni sebenarnya tanah you ada sijil semua, you ada grant semua kan. Lepas tu dah lah dia halau you. Lepas dia dah halau you, dia tak duduk pun kat situ sebab dia tahu dia takut juga dia duduk kat situ. So dia bagi sewa. So tu waris datang duduk kat situ. So dia dapat untung. So Airbnb dia tahu dan dia masih teruskan. Dan sebenarnya memang dah banyak pun orang dah tegur, aktivis dah tegur Airbnb dekat HQ apa semua. Tapi Airbnb kata taklah, kita tak terlibat pun. Tapi memang masih listed. So kita just nak Airbnb stop listing rumah-rumah dekat West Bank yang dicuri ni. Betul. Itu Bukan je. dekat West Bank je, dekat Israel. Yes, tengah-tengah of course, tu semua of course. tanah haram Israel Kawasan semua. yang dah jadi Israel lah kan. Yes. So itu yang kita nak daripada Airbnb. And then kita go to Caterpillar. Right? The biggest one. Yeah, Caterpillar ni memang seram sangat sebab dia memang bina jentera khas untuk merobohkan rumah orang Palestin. Kalau Caterpillar, kita jentera dia untuk membina kan, to build. Tapi kat Palestine tu dia memang bina khas, dia macam tank tau. Dia macam tank apa maksud Melayu? Tank. Kebal. Kereta kebal. Kereta kebal lah. So dia bentuk dia macam kereta kebal. Lepas tu dia ada like macam bulldozer tu. Dia memang digunakan untuk robohkan rumah-rumah orang Palestin. So kalau semua yang memang dah ikut isu Palestin akan tahulah, orang Palestin ni bila-bila masa je akan ada dapat court order daripada Israel sesuka hati dia. Dia akan kata, okay ni rumah orang Yahudi ni, bagi balik dekat dia macam tu. So you either robohkan rumah you ataupun kita robohkan, you kena bayar dia punya fees merobohkan. Dan dia bukan buat sekali dia buat banyak kali. Over and over again. So gunakan apa nak robohkan ni? Guna Caterpillar punya jentera tu. D9 rasanya. Mungkin salah. Tolong check balik, tak ingat sangat. Tapi dia memang ada dekat Israel dan Palestine je jentera ni. So Caterpillar memang bersubahat, memang tahu apa yang mereka buat. Memang dah bina jentera tu khas untuk robohkan rumah orang Palestin kan. Dan mereka tak boleh cakap lah diorang yang beli je. So memang diorang bukan beli je, diorang memang dah bina khas untuk diorang. So memang Caterpillar ni memang sangat teruk. Cuma kita tak pasti juga sebab a few days ago ada orang komen kat Malaysia pun ada juga brand Caterpillar yang consumer level. Serius? Like boots dia cakap and jackets. Okay, pernah nampak. Cuma tak pasti, sebab sendiri pun tak pernah nampak, tak pasti sama ada dijual di pasar raya. Mungkin dari segi like construction company yang beli untuk safety punya barang kan. Tapi saya macam pernah nampak dekat satu kedai. Tapi lupa kedai apa. Is it? So maybe like orang awam sebab I think like orang awam sekarang memang sangat berpengetahuan semua. Banyak juga share dengan kita orang maklumat untuk kita orang kaji kan. So kalau ada tahu maklumat yang dari segi macam jacket apa semua kalau dijual di pasar raya, dari kiranya bentuk consumer lah, bentuk pengguna biasa, boleh share dengan kita orang. So like kita orang pun boleh like buat strategi yang barulah untuk ni kan. Sebab selama ni memang kita just pergi ke big company ada license dengan Caterpillar. Itu je lah. Kena dari peringkat divestment lah kita orang buat. Dan so antara contoh company tak boleh sebut lah. Tak boleh sebut. Okay. So Caterpillar, Hyundai Heavy Industries, bukan Hyundai yang kereta tu. So mereka dua syarikat yang berbeza. Siblings tapi dua syarikat yang berbeza. Hyundai Heavy Industries ni digunakan untuk robohkan rumah juga, tapi mostly untuk to level the olive farm. Apa level apa? Bagi untuk rata kan. Kan. Dalam tak pergi sekolah dia macam tu sikit lah. Dia tahu kan like pokok zaitun, dia kan like ambil masa yang lama untuk tumbuh kan. Betul. Dan macam 50 tahun, 60 tahun. Lepas tu pokok kat sana tu kan sebenarnya lebih tua daripada Israel kan. Dekat Masjid Al-Aqsa sendiri, pokoknya yang tertua ialah lebih daripada 1000 tahun. Yes. Pokok zaitun. So baru-baru ni, early this year or last year, pokok yang berusia 600 tahun telah dilevelkan oleh jentera Hyundai Heavy Industries ni. So clearly breach dari segi environment juga kan. Bukan saja hak peladang kat situ, petani peladang.
So sebab tu kita nak ajak juga pengguna untuk tahu syarikat-syarikat ni macam mana diorang buat dan kita boleh sama-sama berkempen. Kita memanglah tak pergi beli yang Heavy Industries tu punya tentera kan. Betul. Tapi kita kena ambil tahu apa yang diorang buat. Dan benda ni memang sangat mengancam nyawa lah. Sebab tu kita ajak. So dia bukan sekadar biasa-biasa. Memang like, even macam Caterpillar tadi. Sorry, I lupa nak cakap. Rachel Corrie. Ya. Yes. Baru nak sebut juga. Rachel Corrie, dia dilanyak sampai mati oleh jentera Caterpillar ni. Dan yang bawa tu, askar Israel yang bawa, dia kata tak nampak lah. Mula-mula dia kata bukan dia orang yang buat. Lepas tu dia kata Palestin guna sebagai human shield. Kan? Macam tu lah kan. Dia tak habis-habis lah. Lepas tu bila dah keluar report yang penuh, dia kata, oh tak nampak sebenarnya blok. So, there are lines of human kat situ yang barricade supaya diorang tak memusnahkan rumah orang Palestin. Takkanlah diorang tak nampak kan. Betul. Lepas tu Rachel Corrie memang sangat-sangat berani lah. Kita memang nampak macam mana seorang aktivis berani ke hadapan jentera yang sangat-sangat besar. Ya. Lenyek macam tu je. Dan dia bukan Muslim Kena ingat dia bukan Muslim. Dia ada rakyat Amerika. Dan sampai sekarang parents dia masih bercakap lagi lah tentang ni. Dan masih cuba advocate orang kat Amerika untuk nampaklah isu yang sebenar ni bukan sekadar isu agama sebenarnya. It's bigger than that. Of course majority Palestinian adalah Muslim. Sebab tu kita lebih rasa dekat lah kan. Tapi Christian orang pun being oppressed. Dia punya Christian lagi lah tak ada orang dengar. Because Christian in majority pun tak nak ambil tahu sangat. Ramai juga yang tak tahu yang hotel pula, Hospital Al-Ahli tu pun salah satu Baptist Hospital. Baptist Hospital. Maksudnya di-fund oleh gereja. So macam maksudnya mereka target semua orang. Mereka membunuh semua orang. Mereka menghapuskan semua orang. Bukan sekadar orang Islam. Jadi kena bagi kesedaran ni kepada semua. Sebab banyak sekarang yang macam cakap ni perjuangan Islam, ni perjuangan ni. Boycott ni pun biarlah orang-orang Melayu je yang buat, orang Islam je yang buat. No. This is totally macam kita punya tanggungjawab. Everyone. Dan boycott ni, kalau you orang Islam pun, tapi you yang pergi menyumbang kepada pembunuhan orang Palestin, kita akan boycott you. So this is not about you being Muslim, kita takkan boycott you. Tapi kalau syarikat you memang pergi sumbangkan dekat Israel, secara direct ke, tak direct ke, memang semua orang berhak untuk boycott you sebab you dah menyokong usaha membunuh nyawa yang tak berdosa. Betul. So, kena ingatlah. Okay. So, mungkin kalau ada penonton dekat sini nak tanya soalan, kita buka je soalan apa-apa soalan berkenaan boycott, divestment, sanction ataupun boycott, lupus dan sekat. Mungkin yang macam nak tahu kenapa kita boycott ni, kenapa kita kena lupuskan ni, kenapa kita kena sekat. Tapi sekat tanya tak apa adalah. Nak check ke like apa brand yang nak di boycott tu ataupun nak bagi fakta yang terbaru ke kepada kita, boleh je PM ke BDS Malaysia terus ataupun boleh PM ke My Asa Defenders juga sebab we are part of BDS Malaysia juga. Cumanya banyaklah ilmu baru sebenarnya dapat daripada Kak Wina hari ni. So kita dah sampai ke hujung lah soalan yang terakhir sebenarnya, how to boycott, Kak Wina. So basically bila kita nak boycott, kita kena ada ilmu lah. Betul. Right? So kita just bukan nak macam satunya bukan seasonal, bukan bermusim dan bukan emosi. Kita memanglah senang emosi, kita kena acknowledge lah. Kita tengok nyawa orang tak berdosa diambil, memang kita perlu sedih. Kalau kita tak sedih, kita psikopat lah kan. Betul. So it's okay untuk rasa sedih, rasa beremosi, tapi like macam istighfar, stop sekejap and think like apa yang kita nak boycott tu betul-betul beri impact kepada orang yang menyumbang kepada genocide tu. Bukan kepada like yang tak berkaitan. Contohnya, again saya ulang, kita tak boycott syarikat Yahudi. Kita tak ada masalah pun dengan Yahudi. Betul. In fact syarikat yang lain yang banyak tu pun mostly are like tak berkaitan dengan Yahudi pun kan. Betul. So satu, kita bukan boycott syarikat Yahudi. So apa yang kita nak boycott tu. Yang keduanya memang kita boycott syarikat yang, kalau BDS sendiri kita memang target supaya syarikat ni syarikat ni yang memang mengancam nyawa orang Palestin dan merampas hak mereka secara direct, secara langsung. So sebab tu kira itu dari segi BDS lah. Tapi dari segi pengguna, tak salah pun kalau you guys nak boycott syarikat-syarikat yang memang contohnya dia
tak malu tunjuk yang disokong Israel. Walaupun dia tak mengancam nyawa rakyat Palestin secara langsung, tapi bila dia tunjuk disokong, maksudnya dia sokonglah usaha untuk membunuh rakyat Palestin tu kan. So tak ada masalah pun. Dari segi kita punya BNC committee, kita punya head of committee sendiri pun kita recognize usaha-usaha orang awam, grassroots effort kita panggil untuk boycott syarikat-syarikat consumer ni. Mungkin kau macam rasa confused, kejap ada dalam list kita orang, kejap tak ada. Memang bukan dalam sasaran utama kita orang, tapi kita recognize the effort sebab memang mereka pun bagi sokongan. Betul. Ya. Okey, ada satu soalan. Okey, soalan daripada Faras Dak Fargas. Ada kenal ke? Yes. Okey. Dia tanya soalan, bagaimana nasib pekerja yang bakal dibuang, terutamanya OKU, jika syarikat ini tutup akibat Alamak, nuklir? susahnya soalan. Try it, why you ask this question? Okay. Okey. So, again kita cakap, kita nak supaya syarikat ni disassociate themselves from Israel. Kita nak syarikat ni supaya henti berkomplot, bersubahat dengan Israel. Itu goal kita. Kita bukan nak kacau ekonomi, nak ganggu orang-orang bawah. Bukan. So, apa yang anda perlu buat adalah, kalau syarikat anda terlibat, pressure your boss supaya keluarkan kenyataan, supaya kalau memang yang bukan ada direct dengan Israel lah, ataupun kalau yang ada direct dengan Israel, supaya pressure yang HQ berhenti fund Israel. Stop normalizing dengan Israel. Itu goal kita. So that you need to know you are not our target, but kita memang, again I cakap, kita bukan nak syarikat tu gulung tikar. Betul. Kita pun tak nak. Tapi kita nak DJ stop berkawan, menyumbang, berterlibat dengan Israel. Tu je. Sebab kan kita, macam yang Kak Mina cakap lah, tak adalah sampai muflis kan. Kita macam, dan mungkin boleh cerita juga macam kejayaan-kejayaan boycott yang sampai mereka terus tak ada dah hubungan dengan Israel. Mungkin ada beberapa. Kalau dari segi macam tadi kita cakap suruh boycott Puma sebab dia taja pasukan bola sepak Israel. Sebelum I nak sebut satu brand ni, I nak cakap Nike pun sebenarnya dia ada buat sales dekat Israel dan untuk bantu pasukan bola sepak juga. Lepas tu bila di pressure oleh kita, mereka stop. Okay, itu Nike. Tapi Adidas sebelum ni memang taja pasukan bola sepak Israel. Dan mereka dah stop taja selepas di pressure oleh BDS. Tu antara kejayaan. Tu memang clearly memang ditaja macam Puma buat sekarang lah. So Adidas dah stop taja. So kita tak suruh pun dia like macam okay kita boycott Adidas sampai bila-bila. So sekarang dah bukan dalam kita punya boycott list. Like thanking Adidas for doing that kan. So antara yang lainnya adalah G4S. G4S ni maybe kita sebagai consumer macam tak alert sangat. Sebab sebelum ni ada kan. Okay, sebab di ikut BDS tu dia tahu ada G4S. So G4S ni syarikat security lah. Macam kita pergi withdraw duit tu, apa lagi money changer semua tu. Kita guna sistem G4S. So G4S sebelum ni dia adalah sistem, dia provide sistem untuk penjara di Israel. So kita, memang dalam boycott list sasaran utama kita. Tapi dalam bulan 3 I think, bulan 4, dia dah off our list sebab dia memang dah announce, dia clearly withdraw themselves daripada bagi sistem untuk penjara Israel. So Masya Allah, that is good news. So kita dah tak boycott dah G4S. So memang diorang sedar diorang buat tu salah dan diorang tarik diri dah kan. So itu je yang kita nak sebenarnya. Betul. Ya, dia tak tutup pun, dia tak lingkup pun syarikat tu. Dan pekerja dia pun masih lagi ada kerja lah, Alhamdulillah kan. Kita just nak itu. Dan apa lagi, Ben & Jerry ni maybe tak relevan sangat lah dengan Malaysia. Dia adalah aiskrim. Kalau you dengar Ben, you tahulah itu orang Yahudi. Dan mereka memang tak suka apa yang jadi dekat Palestin tu. Mereka dah stop semua branches dekat Israel. So dan mereka memang announce kami sokong BDS. So memang kena kecam teruk dekat Amerika. Tapi they are strong. You know, like this is like, ni lagi susah untuk, macam dia orang kan lagi susah. Betul. Like orang dia sendiri pun tak suka, orang dia lah. Yelah, orang dia. Dan orang Amerika tak suka mereka, rakyat Amerika kan. Dan tutup bisnes. Kan bisnes besar. Jadi, tapi mereka buat sebab mereka tahu ni penting dan ni memang hak asasi manusia. Betul. This is crazy. So kalau mereka boleh buat, kita sebagai Muslim sepatutnya lagi boleh lah. Sebab kita lagi kan. Ya, betul. Kita sebagai Muslim kita tahu tanggungjawab kita kan. So orang yang bukan Muslim boleh buat, patutnya kita boleh buat lagi lah. Betul. So tu antara contoh lah. Ada lagi lah yang lain.
macam tadi dah sebut dari peringkat sanction, kita dah sebut Bolivia yang paling terkini lah. Memang dah putuskan hubungan dengan Israel. Yang lain-lain tu harapnya diorang cepat-cepatlah putuskan. Just most of them just panggil balik diorang punya duta je kan. Macam Chile, Colombia, Dia tak cukup South bagi Africa. efek lah. Ya. Dia macam sekadar lah panggil balik je. Ya. Tak apalah sangat. Paling kan. kecewa dengan South Africa lah. Diorang lah yang paling sengsara antara Dulu. ya dengan sistem apartheid kat sana. Tapi diorang lah ada embassy Israel. And statement dia cakap, tengoklah nanti kita akan bincang macam mana nak buat. Like macam Tapi sebenarnya South Africa kalau tengok dia punya BDS pun aktif juga kan. Of course. Sangat-sangat aktif. Dan mereka banyak yang memang dia buat. like orang yang rasa macam mana sengsaranya sistem tu kan. Ya. So okay, kita ada satu lagi soalan daripada Husna Rozi. Yes. Bagaimana nak advocate orang sekeliling yang tak mahu boycott? Kata mereka bukan boleh efek apa pun kalau cuma beli barang tu RM1. Kecil je amount tu. Macam tu. Contoh beli aiskrim. Taklah. Maksudnya contoh beli apa-apalah. So macam I'm a believer of semua orang ada hak untuk buat apa-apa pun. Basically not lah apa-apa pun but like untuk practice your rights, untuk beli tak beli kan. Betul. Tapi apa salahnya kalau kita gunakan hak kita yang ada tu, like it's a big power tau, kuasa besar untuk beli benda yang memang tak menyumbang kepada ancaman nyawa kepada orang lain, kecurian hak orang lain, you know, like macam insyaAllah like kalau you Muslim you will be rewarded for that kan, macam betul. nampak macam petty. And also like kalau satu orang cakap saya seorang je tak ada apa-apa lah, and so will 7 million others saying the same. You know, like all these gerakan semuanya bermula daripada seorang, it became big. So you one person sangat penting sebenarnya. Jangan malu untuk boycott. Ya, jangan malu untuk boycott. Tapi kena boycott dengan berilmu. Berilmu, berstrategi, okay? Yes. Pastikan tahu dan tengok page BTS tu apa sebenarnya list-list yang perlu diboycott. Yang betul-betul perlu diboycott. Sebab sekarang ni macam banyak sangat sentimen kan. Macam kita kena boycott ni, kita kena boycott ni. Dia macam terus direct boycott. So apa pendapat Kak Wina macam? Again kita acknowledge like semua orang punya effort. Most of the items memang like ada macam indirect punya hubungan dengan Israel lah. So kita terima kasih sebab like you guys make your own effort. Cuma kita nak ingatkan benda ni bukan seasonal. Kalau kita BDS kita ada 3 objektif utama kita tubuhkan BDS ni. Yang pertama kita nak supaya hak rakyat Palestin dikembalikan. Hak rakyat Palestin bukan setakat yang dah kena jadi refugee dekat Gaza dengan kat West Bank tu, tapi yang kat diaspora, yang pelarian, yang ada kat Malaysia ni, yang ada kat mana-mana, kat Australia semua tu. So yang tu kita nak hak diorang ni dikembalikan. So selagi hak diorang tak dikembalikan, BDS kita nak terus boycott. So sebab tu kita nak berstrategi. Like is it practical? All the semua yang tak ada kesan direct tu you nak boycott. So sebab itulah kita nak question ourselves lah kan. So if you can do it, that alhamdulillah good for you. And then the second one, kita nak supaya hak rakyat Palestin dihentikan diskriminasi terhadap orang Palestin di West Bank dan di Gaza dan tebing what is the apartheid wall panggil tu, tembok apartheid tahu kan dekat West Bank tu kan ada like apartheid wall yang besar tu supaya dirobohkan. So selagi 1 dan 2 ni tak stop, kita nak terus boycott. Dan yang ketiga, kita nak hak rakyat Palestin yang ada di Israel tu disamaratakan sama dengan orang Israel. Sekarang ni mereka memang boleh undi tau. Tapi undi diorang tu tak ada apa-apa kesan. Betul. Dan even kita tak cakap pasal Yahudi saja, kita cakap pasal Muslim, Christian and also Yahudi yang bukan berkulit putih pun, hak mereka pun tak sama dengan hak Yahudi daripada Eropah dekat Israel tu. So kita nak 3 ni. Kita nak yang ketiga ni, hak rakyat Palestin yang sekarang berada di Israel dikembalikan sama rata. So selagi 3 ni tak dicapai, kita nak terus boycott. Sebab tu kita punya list kecil dan memang ada direct impact dengan nyawa orang Palestin. Sebab kita nak buat benda ni berterusan, bukan seasonal, bukan sekarang je. And kena ingat, nampak sekarang ni memang teruk, memang sangat teruk sebenarnya. Tapi orang tak nampak dekat West Bank tu dah dekat 300 orang kena bunuh daripada betul. 7 Oktober tu.
Ya. Tak sempat nak tengok kan sebab kat Gaza lagi teruk kan. Jadi tak sempat nak Tapi tengok. sebenarnya kalau tengok jumlah daripada awal dekat West Bank sangat-sangat ramai yang kena bunuh. Ya, so sebab tu kita nak benda ni berterusan dan kita bila nak berterusan kita faham practicality. Sebab tu kita punya list kecil. Kalau rasa like insya-Allah like you boleh boycott brand-brand yang kecil tu sampai Palestin dapat kebebasan dan hak mereka balik, go for it. Alhamdulillah. Tapi kita nak jelaskan dari segi BDS kenapa itu bukan sasaran utama kita. Itu je lah. Sebabnya kita nak ianya berterusan. Berterusan dan dapat dicapai. Dan dapat Ingat, dicapai. kita nak buat ni sampai Palestin bebas. Bukan like macam nanti like sebulan kita dah bosan lepas tu kita go back to that kan. Okay, so dah jelas ke untuk BDS? Penonton-penonton semua ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan, mungkin sekarang dah pukul berapa? Okay, 12.53. Ada beberapa minit. Mungkin kata-kata akhir daripada Kak Wina berkenaan BDS ataupun apa-apalah nak disampaikan ataupun mungkin update terkini. I think like terima kasih banyak-banyak dekat My Aqsa Defenders sebab memang korang berterusan kan campaign not just pasal boycott tapi pasal everything on Palestine. Betul. So I think sebab semua orang sekarang ni sangat attached dengan Palestine. Alhamdulillah, I think dari segi orang Malaysia kita banyak sangat dekat dengan isu Palestine. Tapi it's about time kita educate ourselves, tingkatkan ilmu kita, kenapa kita buat ni dan apa cara yang berkesan untuk hentikan semua ni. Doa tu penting. Memang every day kawan saya daripada Gaza, daripada West Bank, dia akan minta doakan mereka sebab doa is a powerful weapon for us Muslim kan. Memang sangat penting. Dan yang kedua, kita derma kepada badan-badan yang memang beraudit, berdaftar. Tu kena pastikan, jangan bagi kat individual. Tak tahu, jangan bagi kat Afifah punya account, dia minta jangan. Betul. So make sure account yang memang berdaftar dan beraudit. Je, tak ada masalah gitu. Nanti dia guna untuk lain tu. So yang ketiga, kita gunakan hak kita sebagai pengguna ni lah. Kita boycott secara berstrategi, secara berfokus. Kita buat ni sampai Palestin bebas. 3 benda ni sampai Palestin bebas. Bukan just bulan ni, bukan just bulan depan, bukan tahun depan kita dah lupa. Memang senang nak lupa lah, kita pun ada masalah harian kan. Betul. So kita kena sentiasa like remind ourselves and each other untuk teruskan 3 ni sampai Palestin bebas. Hopefully insyaAllah tahun depan bebas. InsyaAllah kita like kena positif. InsyaAllah, betul. Right, sebab banyak sangat sebenarnya orang cakap macam boleh ke bebas. Sebab even kita buka booth, kami buka booth sendiri, sedih lah bila ada beberapa individu yang datang kat kami. Kami dengan yakin cakap insyaAllah bebas ni memang dah tak lama. Tapi jawapan diorang, tak. Mana boleh? Mustahil lah, tengoklah keadaan, tengoklah negara Arab macam ni, mustahil. So don't ever say that. Sebab kita dah lama nakkan benda ni. Bukan ni sekejap kan Kak Wina. 75 tahun. Bayangkan 75 tahun. Even kita merdeka berapa lama Kak Wina? 66. Aku kena kecam ni. Berapa lama kita merdeka guys? 66 kan? 66 dah kita merdeka. Betul lah kira. So 75 years diorang tak merasai kemerdekaan. Mereka malahan bukan tak merasai kemerdekaan je, malahan mereka dibunuh, ditekan, macam-macam lah. Sekarang ni pula tengah berlaku pembunuhan beramai-ramai. Betapa kejamnya. So kita kena advocate pasal benda ni. Pastikan semua orang tahu. Sampai buat je guna korang punya medium apa-apa yang ada. Dan pastikan kongsi maklumat yang betul lah. Jangan propaganda, okey? Jangan tiba-tiba cakap. Kita dulu Malaysia, kita kan dijajah. Just faham yang mereka ni sedang dijajah lagi. Tahun 2023 ni masih dijajah kan. Betul. Just nak merdeka daripada dijajah. That's it. Itu je like. Benda ni simple je sebenarnya. Right? Fikir benda tu je. Nak merdeka. Kita nak merdeka, diorang pun nak merdeka. Macam tu. Okay? So, itu sahaja daripada kami kat sini. Beware of your spending, boys. So, insyaAllah kita akan ada lagi kempen yang lain. Antara hashtag yang kita guna sekarang ni, seperti hashtag, tiba-tiba terlupa hashtag apa yang kita guna? Taste like genocide. Sebab benda tu pun macam viral kan. Pasal taste like genocide. And then kita guna juga hashtag one by one, kill one. Sebab kan that's good. Banyak kan buy one, free one kan. So kita buy one, kill one. So nanti kita orang nak curi lah juga kita nak Israel kan benda tu ke BDS. Boleh, tak ada masalah. Okey je. Sebab memang kita nak pastikan semua orang tahu tugas mereka. So that is our next step.
Maksudnya selepas kita dah bagi tahu kat semua orang apa yang berlaku kat Palestin dan sebagainya. So next step adalah My Asal Defenders memang nak fokus kepada boycott. So kita nak educate orang boycott dengan betul. Dan esok insyaAllah kita akan ada sesi untuk macam mana sebenarnya kalau boycott dekat dalam ataupun kita nak cerita pasal Palestin lah. Boycott dan sebagainya boleh je cerita kat dalam TikTok dan sebagainya. Ada tips-tips dia. Mungkin kita akan jemput daripada Cinta Syria Malaysia sebab diorang kan sangat viral kan. Daripada kes yang hashtag Israel koyak dulu sampai kena keluar dekat page-page Israel. Berkenaan diorang. Sedangkan nama dia Cinta Syria Malaysia. Bukannya Cinta Gaza ataupun bukannya Cinta Palestin. So orang Israel takut dengan mereka. Jadi kita nak tahu juga apa tips dia dan macam mana kan. So nanti kan esok dan kita akan jemput juga lagi Kak Wina mungkin kat sesi TikTok ke dan sebagainya. Okay, insyaAllah. So terima kasih Kak Wina. Stay tune korang. Jangan lupa follow My Asal Defenders, follow BDS Malaysia dan stop. Macam mana nak cakap? Stop sebarkan benda-benda yang salah, ceritakan benda yang betul dan Boycott secara berstrategi bukan beremosi. yes, support Palestine. Hashtag Free Palestine. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hassan, a security guard at this Starbucks cafe in downtown Amman, was hired to help supervise the usually bustling store. But for 20 days, there hasn't been a single customer. He and his colleagues now spend their days in an empty building, the result of a boycott, as this former customer explains. Before the siege in Gaza, Starbucks was full 24 hours a day. Now, as you can see, there's no one. This famous Jordanian sandwich shop chain is no longer selling Coca-Cola to customers, replacing it with local beverages. It's a way of boycotting the US, seen here as an ally of Israel in the siege of Gaza. I came in and ordered an orange juice in order to stop drinking Coca-Cola. But normally before I always asked for Coca-Cola. The government doesn't do enough, and then it's up to the people to make a difference. And I think if enough people join together, they can make an actual change. Among the other food chains facing a boycott is McDonald's. Throughout the evening, terraces and tables indoors remain deserted. For owners of these restaurants, franchisees of the American giant, the war in Gaza has real economic consequences. A Starbucks manager, who wished to remain anonymous, said that local staff were the biggest losers of the boycott. حي على الفلاح